Wallahu a'lam. Habis cerita ya. Wallahu a'lam. Ini dah atas kepala bapak kamu kan. Itulah dia. Dia memang bertanya betul-betul tapi kita tak tahan dengar soalan orang itu. Tak dapat kabur lah, minta maaf saya tak dapat jawabnya. Nanti lepas ni. Nanti lepas tu kita akan jumpa macam tu keadaan macam tu. Ada ni insya-Allah ya. Yang kedua, waluzumul hilmi. Artinya melazimkan sifat hilmi. Apa arti hilmi? Lambat marah. Itu ilmu ya. Sopo macam tadi lah, sabar tu hilmi sopo lah tu ya. Kalau sabar tu dia lambat marah. Bukan tak marah langsung, dia lambat marah. Hilmi tu begitu juga. Dia lambat marah. Orang yang paling lambat marah dalam dunia ni dulu, kini dan selama-lamanya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, lambat no marahnya. Tak ada pula dia melenting ya. Sampai dia pergi berdakwah ke Taif, dibaling dengan batu, dibaling dengan kayu, dibaling dengan najis, sampai malaikat pun geram. Ya Rasulullah, apa kata? Kata malaikat, izinkan kami menghempap kepala orang-orang di Taif tu dengan bukit-bukit yang ada di sekeliling ini. Kalau kita lah jadi Nabi Muhammad ketika itu macam ada offer pula tu, malaikat offer macam apa jawab kita kata? Pantai lah ya. Badan muka dia tu kena. Tapi apa kata Nabi Muhammad? Jangan. Mereka tidak mengetahui kata. Didoakan pula mereka tu, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun, kata Nabi. Bila punya lambat marahnya ya Allah, berilah hidayah kepada kaum aku, sesungguhnya mereka tidak mengerti, dia tak faham ya. Kadang-kadang mereka bukan tak nakkan Islam tu tau, tapi dia tak faham. Dia merasa dia dah buat Islam tu apa ni, dah penuh keislamannya, dia merasa dah menjadi ahli syurga berbenar. Dia dah sembahyang, dia dah puasa Ramadan, dia dah berzikir, dia dah wirid, dia dah tarawih, pergi umrah 2 kali setahun, pergi haji dah 3-4 kali dah. Lepas tu dia rasa dah menjadi ahli syurga dah. Aku kalau mati masuk syurga mana ya kau ni ya, syurga Firdaus ke, Jannatul Naim ke, Jannatul Ma'wa ke, dia rasa dah menjadi ahli syurga benar. Yang sebenarnya dia tu perasan, dia rasa dia menjadi ahli syurga, sedangkan banyak lagi perkara dalam Islam yang belum dilaksanakan. Betul tak tahu lagi. Dia rasa Islam tu lain, ekonomi tu lain, Islam tu lain, pendidikan tu lain, Islam tu lain, akhlak tu lain. Lalu dipisah-pisahnya. Pemisahan cara hidup Islam dengan Islam itu sendiri ya, pemisahan cara hidup dengan Islam itu sendiri, itu namanya sekularisme. Berarti sekularisme memisahkan hidup harian itu dengan Islam. Yang itu dia tak faham tu. Dia ingat tak ada kena-mengena dengan Islam. Sebab ada keluar satu kenyataan ya, ulama duduk di masjid udahlah. Dijawab pula oleh Allah yarham Tuan Guru Nik Abdul Aziz, apa dia? Kalau macam itu katanya doktor duduk di hospital aja lah. Apa ngapa masuk politik pula kan? Ya, kerana dia tak faham. Kenapa doktor pergi masuk politik? Doktor duduklah di klinik. Kalau ulama duduk di masjid, doktor mengapa pula pergi masuk dalam bidang politik? Katanya. Itulah dia apa dia? Kerana ketidakfahaman mereka terhadap Islam. Jadi sebagai murid, sebagai guru kepada murid-murid yang demikian, dia kena lambat marah. Kalau ada sifat hilmi, yakni sayugianya bagi orang yang alim itu bersifat dengan hilmi, iaitu tiada lekas marah. Yang kedua. Yang ketiga, duduk dengan hebat atas kelakuan yang tetap, daripada menundukkan serta menundukkan kepala.
duduk dia tu biar dia duduk macam tuan guru, ya, dengan penuh wibawa. Jangan duduknya atas apa, naik lutut tu dia atas lutut apanya, sebelah aja duduknya, nyerangkah aja, terkangkang aja duduknya. Dia tuan guru. Nah, ya, duduklah bersila. Kalau dia atas lantai, kalau atas kursi tak apa lah, ada kursi. Kalau atas lantai bersila lah. Jangan menyerangkah aja duduknya. Biar dia nampak kehebatannya di hadapan murid-murid. Biar dia murid-murid itu hormatkan dia. Itu yang ketiga. Kemudian dia apa pula, menundukkan kepala. Itu adab tuan guru ngajar. Bukan macam saya tak ada nundukkan kepala, saya noleh kiri kanan. Saya ni tak ikut adab betul. Tuan guru dulu dia ngajar tu tunduk je. Lantak kau main nak sembang kena apa, dia ngajar. Wujud artinya ada, lawannya tiada, mustahil Allah itu tiada, dalilnya baru alam ini. Dia tak ada noleh-noleh, tunduk aja. Itu adab demo, itu betul. Tok guru ini tak betul. Pasal apa? Tok guru ini dia kerja nak mengawal keadaan. Kalau dia tunduk aja dah memang boleh lah. Nampak orang ni, nampak ni balik kotak lah dia mak. Sembang lah dia mak. Dalam dia tengok dia memang itu pun ada lagi jam sembang juga. Lebih-lebih lagi kalau dia tunduk aja, lagi lah tak dapat dia kawal. Jadi siapa jadi cikgu dia tahulah. Class control is very important. Kita ngajar begitu juga, kena ada class control. Tahu dia tak cikgu nah. Kalau biar kena macam je. Lantaklah kau main, nak main-main lah, nak riuh-riuh lah, nak lompat-lompat lah, nak baling-baling, orang baling lah macam. Jadi pengajarannya tu berkesan dia tak? Tak berkesan, dia tak ada kelas kontrol. Tapi tok guru dulu-dulu apa itulah, dia tak kisah. Mak saya tu pergi ngaji surau macam ni dah tahu. Mawak rojak, tahu rojak? Ya, aku tak tahu apa rojak. Gobi. Tahu? Tok guru tengah ngaji dia kotak gobi sirih. Itu mak saya dulu. Tok guru tu baiknya diam, tak ada pula dia marah. Punyalah baik tok guru tu. Saya ingat dia namanya Tuan Haji Taih, nama tok guru tu. Tok guru saya juga tu. Dia tak ada negur pun. Bukan mak saya seorang aja. Semua orang perempuan begitu. Dia mengajar perempuan tu, dia atas lantai tu kotak punya rojak tu. Langsung tak ditegur oleh tok guru tu. Cuba kalau saya tok guru masa tu macam tak tahu ngabuk aja. Itu yang ketiga ya. Duduk dengan hebat atas kelakuan yang tetap serta menundukkan kepala. Yang keempat, meninggalkan takabur. Tok guru jangan takabur. Apa takabur? Cakap besar, masuk bakul angkat sendiri. Jangan takabur. Dia mesti menunjukkan contoh yang baik. Itu tok guru. Dia mesti menunjukkan contoh yang baik. Dia ngajar biar perkataannya yang boleh diterima oleh muridnya. Jangan cerita hadir aja. Itu dia, tapah tu anak saya lah. Cerita hadir aja. Itu lulus universiti tu katanya. Orang dengar apa baik jebik ngati hadir aja, muji diri dia aja. Jangan. Kalau ada orang yang bakat besar tu, itu murid saya lah tu. Tengok ada orang pakai Lamborghini, itu murid saya lah tu. Tahu Lamborghini? Tu bukan Lamborghini. Bukan Lamborghini. Itu murid saya lah tu katanya. Itu takabur. Takabur ni bukan tok guru je tak boleh. Semua manusia tak boleh bersifat dengan takabur. Takabur ni ada seorang aja yang boleh. Bukan seorang pun, ada satu aja yang boleh. Siapa? Allah Ta'ala. Dia boleh takabur. Manusia tak boleh takabur kerana manusia tak ada apa. Itu sebab salah satu nama Allah tu Al-Mutakabbir, yang takabur. Allah boleh takabur. Mengapa? Mengapa dia boleh takabur? Kerana dia
memang layak untuk takabur. Dia memang layak untuk takabur. Yang tak boleh kita, kerana kita ni apa yang ada? Apa yang ada kita ni? Ilmu ada? Mana ada? Kalau ada sikit-sikit tu pun sekadar yang diizinkan oleh Allah Ta'ala. Harta ada? Tak ada juga. Yang ada tu diizinkan oleh Allah, baru ada. Kedekat ada? Tak ada. Tidak ada upaya, tidak ada daya. La haula wala quwwata. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan illa billahil aliyil azim, melainkan dengan izin Allah yang amat tinggi lagi amat agung. Baru dia boleh membuat sesuatu. Sebab itu bila Tok Bilal laungkan hayya 'alas salah, apa jawab? La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Apa? Kalau Allah tak izinkan, boleh tak kita menyaut seruan itu? Tak boleh. Walaupun duduk tepi surau. Ada aja yang tak boleh nak datang. Walaupun duduk tepi surau, dengar betul kuat pakai mikrofon, tak boleh juga datang. Pasal tidak ada keizinan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa? Kena jangan takabur. Kena tawaduk. Lawan takabur tu tawaduklah. Keempat, meninggalkan takabur atas sekalian hamba Allah, melainkan atas orang yang zalim. Orang yang zalim tak apa takabur. Jangan tawaduk di hadapan orang zalim. Takabur, marah, tak apa dengan orang zalim tu. Tunjukkan you assert yourself. Jangan submissive aja. Tahu kata submissive? Katanya monyok aja depan orang zalim tu. Depan orang zalim tu tunjukkan gah sendiri. Kalau dia tu orang zalim, dia tu juga orang kafir, tunjukkan gah kita depan orang kafir. Asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Di hadapan orang kafir itu hendaklah dia keras menunjukkan kekuasaan dia, tegas terhadap orang kafir itu, dan kasih sayang sesama mereka. Dengan sama-sama Islam apa? Berkasih sayang, tawaduk, lemah lembut. Tapi kita lain pula. Ya tak? Sesama kita punya lah samsingnya, boleh lengangnya, nak nampak saja kalau sama kita. Tapi kalau dengan orang kafir tu monyok aja. Tambah yang rasuah tu. Bila datang orang kafir tu macam monyok aja. Sekarang kalau dia garang kan langsung tak dapat. Itulah yang apa tu. Jangan menolak mata dengan saya, bukan perempuan tuan-tuan orang lain. Dengan orang kafir tu monyok aja. Nganggu aja depan orang kafir. Dengan sama kita punya lengang, ngentok-ngentok meja. Itu tak boleh. Jadi mesti depan orang zalim kita kena tunjukkan kekuasaan kita. Kerana menegahkan daripada zalimnya. Itu sebab dia nak tunjukkan kekuasaan dia, menegahkan daripada kezalimannya. Itu yang keempat. Yang kelima, memilih tawaduk. Tadi lawan takabur tu apa? Tawaduk. Hendaklah dia tawaduk. Orang yang paling tawaduk siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidul haya'i wat tawadhu'. Ada kau nak dengar ni? Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bersangatan malu dan tawadhu'nya. Tak ada orang yang boleh menandingi tawadhu' Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak pernah dia cakap takabur sikit pun tak ada. Tak pernah dia menyalahkan orang lain walaupun sedikit. Jadi sifat itulah patutnya kita miliki. Tawaduk. Tengok pengarang kitab ni. Dia mengaku diri dia fakir. Fakir tu apa? Namanya Abdul Samad Jawi Falimbani. Di awal dulu kita dah baca. Al-faqiru ilallahil ghaniyun. Artinya dia fakir terhadap menuju kepada Allah yang amat kaya. Artinya apa?
Dia fakir apa? Tak ada. Ilmu tak ada, iman tak ada. Lagi apa? Amalan tak ada. Harta tak ada, apa tak ada. Dia mengatakan dia tu fakir. Tapi boleh ngarang kitab. Kita ngaku kita pandai, tapi tak boleh baca kitab pun. Terus nak ngarang baca pun tak reti. Itu beza antara kita dengan ulama-ulama dahulu. Imam Ghazali sendiri pun mengaku dia tu fakir, kata. Al-faqiru ilallah. Fakir yang berkehendak kepada Allah Ta'ala. Sedangkan Imam Ghazali itu siapa? Hujjatul Islam. Apa saja masalah Islam dia tahu. Tapi masih lagi dia tawaduk, merendahkan dirinya. Kita pandai benar. You don't know who am I? I'm a graduate of Harvard University, you know. Orang aku pandai. Tapi macam kita pun tak kerti. Macam Quran pun tak kerti. Bukan tuan-tuan, tuan-tuan semua tahu. Saya lah kalau begitu ya. Jadi kita nak jadi tu guru ni mesti apa? Mesti tawaduk, merendahkan diri. Pada perhimpunan orang banyak, jangan takabur tengah-tengah orang ramai. Kau tak kenal ke aku ni? Contoh tu perhimpunan orang ramai. Contohnya pergi rumah orang kahwin lah. Siapa tak nak nyambut saya? Siapa tak nak nyambutnya? Nak salang orang, nak makan menung je, tak ada nak mengambil barang makan pun tak ada. Apa kata saya? Komen ni tak kenal ke aku ni? Bukan ke aku datang ngajar komen tiap bulan, komen tak kenal ke? Komen biar kerja aku seorang komen ni Paling kau orangnya dalam hati tu ada rasa takabur seperti itu. Itu tak betul tu. Dia mesti rasa tawaduk, merendahkan diri dia. Tak ada orang menyambut, balik aje lah. Dia tak ada orang sambut, bukakan keretanya, bukakan pintu kereta tu, salam dengan dia, cium tangan. Dia tak apa itu. Itu bukan tawaduk namanya. Itu apa tadi? Takabur. Tawaduk ni dia tak nak dimuliakan oleh orang. Nabi sendiri dia tak nak dimuliakan. Bila dia datang aja, sahabat semuanya bangkit. Nabi kata, kau mai duduk. Aku tak mahu kau bangun kerana menyambut kedatangan aku, kata Nabi. Semua dia duduk, kecuali ada seorang tu. Nabi pun tegur dia, kamu ngapa tak duduk? Orang lain tu semua duduk, kata. Kata dia, aku tak sanggup melihat Nabi Rasulullah datang-datang tak ada siapa yang nak menyambut dia, katanya. Itu kata sahabat tadi. Maka Nabi pun senyum, tak ada marah lagi. Kerana dia bukan suka sangat dimuliakan. Kita kalau orang tak ada sambut kita, rasa apa? Rasa kecewa, rasa rasa tersingkir daripada masyarakat. Tambah kalau dia ada jawatan, dia penghulu ke, dia DO ke, siapa nak nyambut macam mana? Kalau DO datang nyebut tarti je, kita tengok dia macam terasa dah dia, agak-agaknya terasa dah. Terasa lah tu. Jadi jangan ada rasa takabur, mesti ada rasa tawaduk. Orang yang sombong, orang yang ego, orang yang takabur, esok Allah bangkitkan dari kubur seperti semut. Macam semut. Dibubur semut tu dalam keranda, kemudian dia dilepaskan di perjalanan orang ramai, dikacak-kacak oleh orang ramai. Kerana dia dalam dunia ni ego benar, sombong benar. Nanti di akhirat Allah hinakan mereka dengan cara itu. Diletakkan di tengah jalan, orang tengah lalu lalang, apa buat dia orang? Dikacak-kacak dia. Siapa hendak angkat tangan? Kalau hendak, takabur lah lagi, ego lah lagi, sombong lah lagi. Jalan tu naik hidung ni, jalan tu. Kerana kita tak layak nak ego, tak layak nak sombong, tak layak nak takabur. Yang boleh takabur hanya Allah Ta'ala saja. Okey. Walaupun dia banyak ilmu, walaupun dia alim, walaupun dia lulus Al-Azhar, dia lulus Jordan, dia lulus Syria,
Dia lulus mana lagi? Ya. Tak layak juga untuk takabur. Kerana kalau dibandingkan ilmu dia dengan ilmu Allah, macam mana? Ilmu dia itu hanya sekadar yang diizinkan oleh Allah saja. Ya, boleh ditarik balik oleh Allah anytime, bila masa aja Tuhan boleh tarik balik ilmu. Macam mana Tuhan tarik ilmunya? Agak-agak macam mana Tuhan tarik balik ilmunya? Dilonggorkan sikit skru sini jadilah. Ya. Tak payah screwdriver, Tuhan terus je boleh longgor ni. Kata udah longgor tu jalan. Meredin-redin tepi jalan tu. Nari-nari, melompat-lompat dan sebagainya. Habis ilmunya. Ya? Sampai Fatihah pun tak hafal lagi. Jadi mana yang ada ilmu tu kena rasa takut. Takut ditarik balik oleh Allah Ta'ala. Jangan ego, jangan sombong, jangan takabur. Ya, mesti memilih cara tawadhu', ya, cara tawadhu'. Mesti tawadhu'. Yang keenam, meninggalkan bergurau-gurau dan bermain-main. Jangan banyak benar bergurau dengan banyak benar bermain. Ya, untuk menghidupkan suasana tak apa, tapi jangan berlebih-lebihan. Boleh juga buat joke, tak apa, untuk menghidupkan suasana, untuk menghidupkan majlis. Tapi jangan jadi apa? Jadi pak lawak. Setiap perkataannya orang gelak, setiap perkataannya orang gelak, setiap perkataan orang lain kali masuk maharaja lawak, senang. Ya. Jadi ada masa je dia serius. Dia cerita tentang akhirat, jangan berjenaka cerita akhirat tu. Kerana akhirat ni perkara yang very serious. Ya. Itu sebab tok guru dulu-dulu dia memang jarang melawak. Cuma tok guru sekarang dia rajin melawak, terutama saya lah. Gemar benar melawak. Tapi untuk menghidupkan suasana tidaklah salah, ya, menghidupkan suasana aja. Itu tujuan. Jangan saja nak cari populariti. Ya, aku datang demo kenal benar dengar ya. Sekarang saya balik ke kampung, esok cerita, semalam kata demo ya. Demo gelak ketawa saja dengar aku ngajar. Kok kata. Megah pula tu. Jangan. Tapi nak menghidupkan suasana memang digalakkanlah, tidak dilarang. Ulama pun tak ada melarangnya. Itu sebab kita tabit dengan seorang ulama namanya Ustaz Azhar Idrus. Kenal ke mana? Ada ke pernah dengar? Siapa tak pernah dengar, buka YouTube. Beratus-ratus dia punya apa? Dia punya ceramah. Ya. Gelak ketawa. Orang dengarnya tu bukan 10,000 tau. Paling kurangnya 70,000. Yang dengar ceramah dia tu. Lepas tu kalau nak panggil dia tu ada orang dia datang dulu tengok. Tempat parking cukup kedah. Pasal bila dia datang paling kurangnya 50,000 hadir. Kalau tempat macam ni boleh tak? Agak-agak je. Sesuai ke nak panggil dia? Hentikanlah ya. Kalau ada padang tak apa, boleh panggil dia. Kerana dia memang pintar memutarbelikkan perkataan. Bukannya menipu dah, pintar menyusun perkataan supaya orang tertarik dengan ceramah dia. Ya. Tapi ada juga orang tak berkenan. Di satu masjid tu orang panggil dia belah hang sana. Tak dibagi nama, sudahnya ditukarkan ke gelanggang futsal. Ya, di masjid patutnya ditukarkan nama di gelanggang futsal. Penuh lah gelanggang, main futsal belaka nama dalam tu. Ya, itu Azhar Idrus. Memang hebat. Ya. Sini ada apa tu? Jadi macam ni ya. Meninggalkan bergurau-gurau dan bermain-main. Yang ketujuh, kasih sayang dengan orang yang belajar kepadanya dan berperangai dengan lemah lembut daripada pekerjaan dan perkataan. Ya, guru dengan murid tu, guru mesti ada rasa kasih sayang kepada murid dengan tujuan untuk memberi mereka itu ilmu, dengan tujuan untuk membetulkan kesalahan mereka dengan penuh kasih sayang.
Jangan datang-datang godam, datang-datang godam. Itu yang tak datang lagi tu. Itu yang malas datang, malas aku dengar dia tu mantai orang ni kerjanya kata. Pasal apa? Tak ada rasa kasih sayang. Dia nak ada rasa kasih sayang terhadap muridnya. Kalau murid tu buat kesalahan, ditegur dengan lembut. Ditegur dengan penuh kasih sayang. Bukan secara direct, tak. Kalau boleh puji dulu. Baca seronok, saya seronok tengok kamu sembahyang rajin. No. Tapi kalau boleh mesti opini. Itu dia, kita negur murid tu dengan penuh kasih sayang. Jangan ditekil. Apa kamu ni? Baca Fatihah betul-betul, nak tunjuk pakai coba. Kau sahabat? Jangan. Itu tanda tak ada kasih sayang. Itu yang ke-7. Yang ke-8, menanti dan memeriksa dengan perlahan atas pertanyaan orang yang dungu atau orang yang biul. Tahu biul? Biul apa? Orang yang bodoh, orang yang degil, orang yang biut. Itu biul. Kadang-kadang dalam ramai-ramai murid tu ada yang dungu, tak faham. Dia pengapa, ustaz, saya terang balik, saya tak faham apa ustaz cakap. Jangan melenting lah kejap itu ya. Kena sabar, tunggu dia, terangkan sebaik-baiknya sampai dia dapat, sampai dia faham. Dah kita tengkin dulu, lepas tu terang pula. Mana dia nak dengar, dia dah kena tengkin. Pasal tak ada rasa kasih sayang tu. Dia nak ada rasa kasih sayang. Bila kita sayang ke dia, baru kita hendakkan dia tu tahu. Kita hendakkan dia tu faham. Pasal ilmu ni apa tujuannya? Untuk diamalkan. Itu guna kita ngaji tu, untuk diamalkan. Kalau dia tak faham, macam mana nak amalkan? Itu nak bagi dia faham. Nak bagi dia faham, mesti ada perasaan kasih sayang dulu. Kalau tak, memang dia tak boleh faham. Untuk orang biur tu. Yang ke-9, membaikkan dan membatalkan akan orang yang biul. Membetulkan tu, bukan membatalkan tu. Membaikkan dan membetulkan orang yang biul tu. Dibetulkan sembahyangnya, takbirnya. Umpamanya dia takbir ihram, Allah, pergi panggil dia seorang-seorang, takbir ihram biul betul. Jangan banyak gerak. Contoh aja lah ya. Kalau ada dia salam, bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nganggu. Ada ke orang nyuruh nganggu? Orang bagi salam ada ke nganggu? Dia dah tak pernah sembahyang ni. Ada ke nganggu bagi salam? Tak ada. Jadi kita nak betulkan, kabur terang-terang, jangan nganggu. Pelan-pelan. One to one, take him to the roti canai shop. Bagi dia 2 keping roti canai dulu. Udah, dia kabur. Lain kali nak salam jangan nganggu, kata. Biar pelan-pelan membetulkan dia. Mana kedainya? Orang yang biul tadi, dan orang yang jahil dengan menunjukkan akan jalan kebajikan dan jalan yang benar, dan meninggalkan memarah atau menggertak akan orang yang baru belajar. Yang ke-10, jangan malu daripada mengatakan tiada aku tahu, atau mengatakan wallahu alam tatkala syak pada masalah atau belum zahir akan dia pada masalah. Yakni jikalau syak ia pada masalah atau tiada tahu ia akan masalah itu, maka hendaklah ia mengatakan wallahu alam. Ini cerita apa ni tadi, jalan tadi. Patutnya kalau ada soalan-soalan yang pelik-pelik betul, apa jawab? Wallahu alam. Itu jawabnya. Minta maaf dah, aku tak boleh jawab, saya tak boleh jawab tu, kata. Apa salahnya? Jatuh standard ke? Ngata tak tahu jatuh standard ke? Tak ada, kerana manusia di mana yang tahu semua? Yang tahu semua siapa? Hanya Allah. Kita mana tahu semua. Jadi apa malu orang katakan tak tahu? I'm sorry, I cannot answer your question. Itu senang masalah. Jangan malu daripada mengatakan tiada aku tahu. Puan Rasulullah itu juga. Maka hendaklah syak pada masa itu, atau tiada hendaklah ia mengata wallahu alam, atau mengata tiada aku tahu pada masalah ini. Dan jangan malu daripada mengata yang demikian itu, seperti yang tersebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Inna rajulan sa'ala nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyul biladi asyarru faqala la adri hatta as'ala Jibril fas'aluhu faqala la adri hatta as'alu rabbal izzah. Nabi pernah ditanya oleh sahabat, artinya bahawa seorang laki-laki bertanya akan Nabi SAW, apakah negeri yang terlebih jahat? Negeri apa yang terlebih jahat? Mekah ke, Madinah ke, Yaman ke? Masa itu aja negeri apa ni yang paling jahat. Apa jawab Nabi? Aku tak tahu, entah, tidak aku tahu, katanya. Nanti aku tanya Jibril, katanya. Kemudian ditanya Jibril, ada orang nanya aku mana negeri yang paling jahat. Kata Jibril, entah, aku tak tahu, katanya. Nanti aku tanya Allah, katanya. Jibril tanya Allah. Lepas itu baru dia tanya Allah. Jawab pun tak ada sini. Jadi saya pun tak tahu apa jawab. Ya, tak ada jawab di sini. Nak ngaburkan Nabi itu tak malu mengatakan aku tak tahu. Ya. Kita malu mengatakan tak tahu. Lalu mengeluarkan fatwa-fatwa yang menyesatkan. Itu yang keluar fatwa tu kalau dia jadi pelacur, sesak nak makan, maka hukumnya harus sebenarnya. Harus melacurkan diri kalau sesak nak makan. Ada ke pelacur sesak makan? Ada ke pelacur sesak nak makan? Kerana syarat jadi pelacur tu mesti dua. Yang pertama muda, yang kedua cantik, baru dia layak jadi pelacur. Kalau dia tua jadi pelacur, siapa siur? Kalau tak cantik, siapa siur? Jadi kalau dia cantik dan muda, tak payah jadi pelacur, boleh nak makan? Boleh, tak payah jadi pelacur, boleh makan. Ya, jual keripap pun boleh, laku. Orang yang cantik, orang yang muda, jual nasi lemak pagi, laku tak? Laku, saya dari kampung datang beli. Kalau betul-betul cantik dan muda lah ya. Tapi kalau dah tua dan buruk, memanglah. Tak ada dia jadi pelacur pun. Kalau tua dan buruk, takkan dia jadi pelacur. Dia jadi pelacur mesti dia muda dan mesti dia cantik, baru dia boleh jadi pelacur. Ini ada pula yang katakan tu. Boleh jadi pelacur kalau dah terdesak, kalau darurat. Boleh darurat pula. Darurat ni antara hidup dan mati. Ini dia. Pasal segan nak katakan aku tak tahu. Yang kata aku tak tahu tu segan. Mungkinlah ada orang tanya tu pun. Ya, lagi apa? Bisa. Dan yang maha besar ke-11, hendaklah sungguh-sungguh berhadap kepada orang yang bertanya akan dia. Orang bertanya dengan dia tu, hadapi dia, tengok dia betul-betul. Hadapi dia betul-betul. Akan masalah dan menuntut faham akan soal orang itu. Jangan dia tanya terus jawab. Dengar elok dulu, fahamkan apa masalah dia, baru jawab ya. Jadi kena faham akan soal orang itu supaya menjawab ia akan soal itu. Dia kena faham betul apa ditanyanya. Kadang-kadang soal lain dia jawab lain. Dah tak betul apa yang dia soal tu. Dia kena faham betul-betul apa yang dikehendaki oleh penyoal tu. Yang ke-12, menerima dalil yang membenarkan perkataan orang atau perkataan murid, dan jangan ditolakkan akan dalilnya itu kerana malu daripada orang banyak. Kerana mengikut yang benar itu wajib. Kalau dia ada ngajar lah umpamanya, rukun sembahyang itu 15 perkara katanya. Betul ke tak ngajar macam tu? Betul ke tak tuan-tuan? Rukun sembahyang itu 15 perkara katanya. Betul ke tak dia ngajar macam tu? Salah. Rukun sembahyang berapa? 13 perkara. Tapi ada murid yang berani, dia pun tunjuk kitab. Salah ustaz. Yang sebenarnya rukun sembahyang bukan 15, 13 aja. Ini dalilnya kitab tadi ni. Jadi dia tahu murid tu bercakap yang benar. Jadi apa dia adab tok guru tu?
mesti menerima kebenaran kata-kata muridnya tu. Jangan malu. Jangan kerana dia berhadapan dengan orang ramai, dia takut jatuh standard, dia pun pertahankan dia. Kata guru saya 15 kata. Gurunya tak ada khabar siapa pun. 15 dia berkeras juga katakan 15 bukan 13. Jadi kalau dia nak ikut adab, dia mesti menerima dalil yang didatangkan oleh muridnya tu, walaupun yang tu murid dia. Patutnya murid tu tidak lebih pandai dari dia. Ini seolah-olah murid tu lebih pandai dari dia. Dia kena menerima kalau itu yang benar. Hari ini kita bukan nak mencari kebenaran. Hari ini banyak kita mencari kemenangan, nak menang bertengkar. Walaupun dia salah, dia kira nak menang juga. Salah lawan lagi, sampai tegang orang merih tu. Dia kira nak menegakkan menegakkan kemenangan, nak mencari kemenangan, bukan nak mencari kebenaran. Sedangkan kita mesti mencari kebenaran, kerana mencari kebenaran itu wajib, walaupun dia datang dari seorang kanak-kanak. Walaupun kanak-kanak negur dia, kita kena terima. Contoh dia baca Quran tak betul, datang kadang-kadang tegur. Non bersatu tu kena dengung ustaz. Kamu mana tahu, kamu mana belajar, aku lagi handal. Padahal betul tak cakap dia tu, non bersatu tu. Innal ladzina kafaru innal ladzina kafaru. Yang mana? Yang dengung ke tak dengung? Yang dengung tu lah innal ladzina kafaru. Ataupun dia baca innal ladzina kafaru, bukan in ustaz, in. Ada tak orang baca macam tu? Innal ladzina kafaru, lesyur benar. Kalau orang kamu gajah macam lesyur. Dia tegur dia kanak-kanak, budak kecil negurnya. Bukan in ustaz, in kata. Kamu mana tahu? Aku guru, aku tahulah katanya. Sudah. Itu tak ada adab itu. Dia patut menerima teguran orang lain tu, walaupun dari kanak-kanak. Jangan dia berkeras mempertahankan yang batil tu. Mana yang tak betul tu, jangan dia mempertahankannya sampai berkeras. Ada ke dia membenarkan, yang membenarkan perkataan orang atau murid, dan jangan ditolakkan akan dalilnya itu kerana malu kepada orang banyak. Kerana mengikut yang benar itu wajib. Apa kata wajib? Mengikut yang benar itu hukumnya wajib. Apa kata wajib? Dibuat dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Maknanya kalau dia mempertahankan yang salah tu, apa hukum dia? Berdosa. Kalau tak diampun Allah, orang berdosa tu mati masuk neraka, tak betul. Neraka baru betul. Kalau mati masuk, kalau mati masuk neraka, baru betul. Okey. Dan jikalau daripada orang yang di bawah kita sekalipun, walaupun orang tu standardnya rendah daripada kita, ingat dah peristiwa Isra' dan Mi'raj. Ketika Nabi Muhammad turun daripada Sidratul Muntaha singgah di langit yang ke-6. Di sana siapa menunggu? Nabi Musa. Ditanya Nabi Musa, kamu dapat apa naik tu wahai Rasulullah, wahai Muhammad? Kata Muhammad, aku dapat pingat tertinggi katanya. Apa pingatnya? Habibullah. Alhamdulillah lah kata Musa. Itu pun adab Musa juga. Kalau kita, kamu dapat, patutnya aku dia dapat. Kalau kita lah. Tapi Musa menerima. Alhamdulillah lah. Lagi kamu dapat apa Muhammad? Aku dapat 50 waktu semayang sehari semalam. Tahu. Bangga aja Nabi Muhammad ngabur kepada Musa tu. Seronok benar apa dia dapat 50 waktu sehari semalam. Kata dia Nabi Musa, Muhammad, kamu ialah lalu, tapi umat kamu tak lalu dia 50 waktu sehari semalam. Baru monyok dia, yang baru terasa. Tak lalu dah mah, umat aku gagah-gagah pun tak lalu, kata Nabi Musa. Nabi Musa gagah ke tak? Gagah. Diri dia sendiri pun gagah. Ditumbuknya tentera Firaun tu mati tahu sekali tumbuk.
Ada orang nombor sekali tumbuk mati, angkat tangan. Turun silat ke ada? Mike Tyson ada nombor mati? Ada kan? Mana ada ngigit telinga pun jenuh tak mati juga. Ya. Ini dah sekali tumbuk mati. Punyalah gagah Nabi Musa tu. Ada satu batu besar, siapa tak terangkat datang dia elok je ngangkat batu tu. Ya. Dengan itu tertarik anak Nabi Syuaib kepada dia, sudahnya kahwin dengan dia. Anak Nabi Syuaib itu perempuan. Ya, tertarikkan dengan Nabi Musa kerana akhlak Nabi Musa, kekuatan Nabi Musa, ketegasan Nabi Musa. Ya. Nabi Muhammad bila dengar itu terfikir dia, kata. Datang Nabi Musa nasihat lagi, pergi naik atas. Minta kepada Allah lagi supaya diturunkan 50 tak lalu umat kamu, kata. Naik Nabi Muhammad ke atas ke langit balik. Minta korang. Dapat korang berapa? Dapat korang berapa? 5, tinggal 45. Turun balik, jumpa balik Nabi Musa. Berapa mat? Kata Nabi Musa. Ya, dia pun bangga dapat 45. Kata Nabi Musa. Tak lalu dah minta korang lagi, kata. Naik lagi, korang 5, tinggal berapa? 40 tak lalu dah kata Nabi Musa. Begitulah 9 kali turun naik. Sekali naik turun berapa? Turun 5. Sudahnya tinggal 5. Itu pun kata Nabi Musa, minta korang lagi Muhammad, kata. Kata Nabi Muhammad idak, kata. Ya, induk kepodah lagi, katanya. Pandai cakap apa tau. Induk kepodah lagi, katanya. Aku dah malu nak berjumpa dengan Allah lagi, katanya. Lagipun Allah dah janji dengan aku nak bagi satu waktu bersamaan dengan 10 waktu pahala. 1 dapat 10. Kalau 5 dapat 50. Serupa tak pahala dengan dia sembahyang asal tu? Ya, mula-mula kan dapat 50 waktu kan? Dia buat 5 dapat pahala seolah-olah dia sembahyang 50 waktu. Itu aku tak nak lagi, katanya. Tengok tu. Sanggup naik ke atas, turun naik 9 kali nak minta korang. Kalau kita lalu kan? Jalan lalu kan? Dia datang ke kedai saya, umpama, jadi bukan betul ya? Dalam datang ke kedai saya, dia pun belik kitab saya. Dia pun tanya, Ustaz, berapa duit kitab ni? Kata. Kata saya RM50. Oh, mahalnya Ustaz, kata. Koranglah sikit. Tak apalah, mikir punya pasal. Saya bagilah 45. Korang lagi lah Ustaz. Turun jadi 40. Lagi lah Ustaz, korang dah jadi 35. Minta korang lagi, jadi 30. Minta korang lagi. Apa jawab saya kan? Mikir pindah rumah teman lah. Tapi Allah tak begitu. Dibenarkannya Nabi itu sampai turun 5. Ya, daripada 50 turun 5. Punyalah tawaduknya. Katanya apa? Dia dengar nasihat orang yang di bawah dia. Antara Nabi Muhammad dengan Nabi Musa, siapa yang lebih tinggi pangkatnya? Nabi Muhammad lah. Tapi yang menasihat siapa? Nabi Musa. Nabi Musa tu rendah daripada dia, tapi dia menerima nasihat Nabi Musa. Walaupun Nabi Musa tu martabatnya lebih rendah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tok guru pun begitu juga. Ya, ada cadangan-cadangan yang baik dari murid, terima. Jangan terus pangkahnya. Kalau ada cadangan yang baik, minta permintaan yang baik dan sebagainya. Kita terus begitu juga. Jangan memikirkan darjat sangat. Baik, lagi yang ke-13 ya. Yang ke mana? Yang ke-12. Yang ke-13, mana yang ke-13? Yang ke-13, mengikut kepada yang benar dan kembali kepadanya ketika bersalah ya. Pada suatu masalah. Kalau ada yang benar ikut. Ya. Kalau dah tersalah, kabur balik. Aku salah. Yang salah penerangan, kabur balik. Kalau fakta-fakta yang salah, kena kabur balik. Yang ke-14, menegahkan ia akan orang yang belajar ilmu yang memberi mudarat akan dia. Mana ilmu yang memberi mudarat, jangan dibenarkan orang tu menuntut ilmu itu. Apa ilmu yang memberi mudarat? Ilmu nari, lagi ilmu sihir, lagi ilmu apa lagi? Ilmu mencuri, ilmu mukau.
Kamu nak belajar buka tak? Biar kajar. Jangan. Mencegah. Kita cegah dia. Lagi? Ilmu apa? Ilmu apa? Ilmu membazir. Betul tu? Ilmu pengasih. Kalau dengan isteri tak apa. Biar isteri sayangkan dia, tak apa. Tapi kalau isteri orang, tak boleh, jangan. Saya tengah model tu ada juga belajar tau. Dia ajarnya apa? Ayat Quran. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah.